Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey adik-adik, untuk sesi kali ini cikgu nak tunjukkan kepada adik-adik tentang tajuk nisbah. Okay, sebelum ni cikgu dah terangkan tentang koordinat. Okay, dan untuk kali ini cikgu akan terangkan tajuk nisbah. Okay, nisbah. Okay, koordinat sikit je, tak banyak. Cikgu harap adik-adik faham tajuk koordinat. Dia tak banyak pun. Untuk tahun 4 hanya adik-adik tahu macam mana nak tandakan titik, macam mana nak bacakan titik sahaja. Okay, itu saja. Okay, untuk tahun 4. Untuk nisbah pun tak banyak dan tak susah. Tajuk ni memang senang. Okay, jadi memang kalau keluar periksa, kalau ada soalan, cikgu yakin adik-adik boleh jawab. Okay, untuk nisbah ni dia lebih kurang tajuk pecahan. Okay, lebih kurang je. Cuma cara menulis dia berbezalah. Okay, kalau adik nak refer buku teks, tengok muka surat 218. Okay, 218 contoh yang pertama ni dia tentang apa? Bahan-bahan untuk mak dia buat kuih lapis. Okay, buat kuih lapis. Bahan-bahan dia kat situ kalau ada tengok, ada 2 cawan tepung beras, setengah cawan tepung gandum, setengah cawan tepung jagung, 1 cawan santan dan banyak lagi lah. Okey, lihat pada soalan A. Cuba adik lihat soalan A. Berapakah nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan santan pekat? Okey, adik-adik cari mana gula pasir. Gula pasir dia kata 1 cawan. Okey, 1 cawan. Kan, 1 cawan. Okey, dan santan pekat pula 1 juga. Okey, jadi cara untuk kita menulis nisbah, adik-adik tengok dia kata berapakah nisbah bilangan cawan gula pasir kepada tu adalah menunjukkan nisbah. Okey, nisbah, cara menulis nisbah kita kena letak titik 2 bertindih. Okey, nisbah bilangan cawan gula pasir ada berapa cawan? 1 saja. Dan bilangan kepada titik 2 lah, bilangan cawan santan pekat. Okey, jadi jawapan dia 1 nisbah 1. Okey, itu jawapan untuk yang ditanya soalan A lah. Untuk soalan B, nyatakan nisbah bilangan cawan gula pasir. Okay, bilangan cawan gula pasir tadi 1 kan? 1 kepada titik 2 bertindih. Okey, kepada apa? Kepada bilangan cawan tepung beras. Kalau ada dilihat ke atas, maklumat ke atas, tepung beras ada 2 cawan diperlukan untuk buat kek tersebut. Okey, untuk buat kuih lapis. Okey, jadi cara nak tulis nisbah dia macam inilah. 1 nisbah 2. Okey, jawapan dia 1 nisbah 2. Okey, kita lihat contoh yang kedua pula. Okey, sebelum tu, okey, kalau ada dilihat pada tips yang dia tunjuk dekat muka surat 208 tu, nisbah ialah perbandingan antara 2 kuantiti. Dia bandingkan 2 kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Ingat unit yang sama itu paling penting. Sebab nanti kejap lagi ada yang melibatkan unit, yang ni tak ada unit. Apa yang perlu kita buat kalau unit dia tak sama? Okey, jadi kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni pun tidak melibatkan unit lagi sebab dia bilangan buku, dia tak ada unit. Okey, jadi kat sini murid ada 4 orang, Janaki, Sherry, Kun dan juga Nora. Bilangan buku cerita yang dibaca oleh mereka lah dalam seminggu. Janaki baca 1 je, Sherry baca 4, Kun baca 6, Nora baca 5. Okey, soalan dia, nyatakan nisbah bilangan buku cerita Janaki 1 kepada titik bertindih lah. Nisbah kan soalannya, nisbah bilangan buku cerita yang dibaca oleh Janaki kepada bilangan buku cerita Nora. Buku cerita Nora ada 5 buah. Okey, Nora baca 5 buah buku. Jadi jawapan dia 1 nisbah 5. Selesailah. Kita tengok yang gambar jam tu, dia sebut apa? Nyatakan nisbah buku cerita Janaki kepada buku cerita Sherry. Janaki juga dia tanya kepada Sherry. Sherry berapa? Sherry 4. Dan kepada Kun 6. Ni untuk yang kepada Sherry, yang ni kepada Kun. Okey,
contoh yang ketiga. Okey, muka surat 219. Apakah nisbah jisim ikan kepada jisim ayam yang dimasak oleh Ibu Ciu? Dia nak jisim ikan. Kena baca betul-betul sebab kadang-kadang perkataan yang disebut dulu dia letak gambar dia kat belakang. Kadang-kadang dia buat macam tu, dia nak kelirukan kita. Ingat, dalam menulis jawapan yang disebut dulu kena duduk depan walaupun gambar dia berada di belakang. Okey, kita kena letak nilai tu ikut yang ditanya, ikut perkataan. Kalau kat sini nisbah ikan. Ikan kat sini 1 kg. Okey, ikan 1 kg. Kalau kita tengok kat situ ayam 10 kg. Okey. Untuk menulis jawapan, kalau soalan ni dia tanya apakah nisbah ikan kepada ayam, maka jawapannya 1 kg nisbah 10 kg. Betul tak? Betul tak rasa-rasa ni? Jawapan dia tak betul. Okey, sebab apa? Sebab ada unit kat sini. Dalam menulis nisbah, kita tak boleh sertakan unit dia sekali. Tak boleh. Tetapi sebelum kita tulis, pastikan nombor yang kita ambil unit dia sama. Oh, ni kg, yang ni pun kg. Okey, nombor yang kita ambil, pastikan unit yang ditulis tu sama dulu. Okey, kalau tak sama, kena samakan unit dulu, baru ambil nombor dia sahaja. Okey, jadi kat sini, yang ni tak betul. Okey, yang betulnya 1 nisbah 10. Okey, 1 nisbah 10. Okey, boleh faham Unit jangan ambil. Okey, kalau ada dilihat contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat ni adalah harga barang. Okey, penanda buku harga dia RM1, kasut RM100, tablet RM1000. Okey, soalan dia, nyatakan nisbah harga penanda buku kepada harga kasut. Penanda buku RM1, kasut RM100. Maka jawapannya kena tulis 1 nisbah 100. Tak boleh tulis RM1 nisbah RM100. Ada unit salah. Ada unit salah. Untuk duit sekalipun dia tak boleh ada unit, tapi kena samakan. Okey, maksud kena samakan ni maksud dia, okey, sebagai contoh, marker pen harga RM1. Okey, marker pen harga RM1. Okey, dan pemadam harga dia 50 sen. Okey, untuk menulis nisbah yang ni, kalau dia letak macam tu kan. Okey, marker pen harga RM1, pemadam harga dia 50 sen. Dan soalan tanya, apakah nisbah marker pen kepada pemadam? Jadi adik-adik pun tulis 1 nisbah 50. Ini salah. Sebab apa salah? Sebab unit tak sama. Memang sini tak ada unit, dah buang. Tapi adik-adik tak samakan dulu. Dia syarat dia mesti kena samakan dulu unit, kemudian barulah kita tulis nombor dia sahaja. Okey, untuk samakan unit ni, jangan adik-adik ambil unit yang kecil tukar kepada unit yang besar. Nanti nombor dia akan jadi perpuluhan. Jadi cara yang terbaik adalah adik-adik tukar, untuk mudah, adik-adik kena tukar unit yang besar kepada unit yang kecil. Maknanya kat sini, yang ni tukar kepada sen. Nak tukar kepada sen, mula-mula letak titik tambah kosong dulu. Okey, ini mewakili sen lah kan. Okey, apabila dah ada titik ni, nak tukar kepada sen, buang titik dan RM, maka dia akan jadi 100 sen. RM1 adalah 100 sen. Okey, contoh lain lah. RM RM12. Tambah kosong 2, buang titik, buang RM. Okey, contoh dia kan, RM12.50. Kalau dah ada sen, tak ada masalah, buang titik, buang RM. Itu adalah sen lah. Buang titik, buang RM tu dia jadi buang ringgit. Okey, buang titik, buang RM, sen lah tu. Dengan syarat dia ada 2 nombor kat belakang titik tu, mesti ada nombor dulu. Itu cara nak tukar kepada sen. Okey, jadi apabila adik-adik dah tukar, tengok unit okey dah sama, maka tulis jawapan dia 100 nisbah 50. Dalam nisbah ni pun dia sebenarnya sama macam pecahan. Okey. Yang ni mungkin silibus tahun 4 mungkin tak ada kot. Okey, tapi tak apalah. Walaupun ni mungkin tak ada dalam tahun 4, cikgu terangkan terus Dia nisbah ni dia sama macam pecahan.
Kalau nombor tu boleh dipermudahkan, kena permudahkan. Kalau pecahan, kita akan tulis nombor dia macam ni, 100/50. Dalam bentuk nisbah, kita akan tulis 100 nisbah 50. Kalau dalam bentuk pecahan, kita akan permudahkan dia, buang sifar, gunakan sifir 5 untuk permudahkan. 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. Kan? Sama je. Kalau nisbah pun, kalau adik-adik nak kecilkan macam ni, buang sifar, guna sifir 5. 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. Maka 2 nisbah 1. Sama seperti pecahan. Cumanya pecahan kita tulis 2/1. Yang ni kita tulis 2 nisbah 1. Ada titik bertindih. Okay, itu beza dia. Cikgu harap adik-adik dapat faham lah tajuk nisbah. Dia tak banyak ni je. Untuk adik-adik belajar di tahun 4, dia macam basic sangat. Yang penting adik-adik kena tahu untuk menulis nisbah, yang mana sebut dulu kita tulis kat depan, yang sebut kemudian kita letak di belakang. Okay. Dan yang kedua, kena samakan unit. Okay. Unit dah sama, baru boleh tulis nombor sahaja. Okay. Yang ketiga, kalau nombor tu boleh dipermudahkan, cuba permudahkanlah. Okay. Mungkin tahun 4 ni nombor dia tak ada yang perlu dipermudahkan lagi. Mungkinlah tapi tak mustahil untuk ditanya dalam soalan. Tapi kalau adik-adik beli buku kat kedai tu, mungkin ada lah nombor yang boleh dipermudahkan. Okay, jadi sekarang kita lihat soalan uji diri muka surat 221. Habis yang ni? Habis. Sikit je. Tajuk nisbah, koordinat nisbah dan juga kadaran ni dia sikit. Okay, tak banyak. Untuk tahun 4 dia sedikit. Dia macam intro sajalah. Okay, jadi kita lihat soalan yang pertama. Gambar menunjukkan pasu bunga. Nyatakan nisbah bunga ros kepada bilangan bunga tulip. Okay, bunga ros. Mana satu bunga ros? Bunga ros yang warna merah, yang besar tu, 1. Bunga tulip yang warna peach kat bawah tu, bunga tulip. Maka bunga tulip ada 3, bunga ros ada 1. Disebut bunga ros kepada bunga tulip. Maka 1 nisbah 3 lah. Okay, ni soalan A. 1A. Soalan 1B. Bilangan bunga ros, 1 bunga ros kepada titik 2 bilangan bunga matahari. Bilangan bunga matahari ada, bunga matahari ada berapa tu? Ada 2 ke 3? Okey, bilangan bunga matahari cikgu nampak ada 2 je. Okey, 1 nisbah 2. Ke yang belakang tu cikgu tak pastilah tu bunga matahari. Okey, cikgu nampak ada 2 je. Jadi cikgu tulis 1 nisbah 2 lah Okey. Okey, soalan yang kedua. Jadual menunjukkan panjang 3 dawai. Kita lihat pada unit 1 mm, 1 cm, 1 meter. Okey. Nyatakan nisbah panjang dawai R kepada panjang dawai S. Okey, kalau ni seperti yang cikgu terangkan pada contoh, unit kena samakan dahulu. Okey. Jadi kita lihat dawai R 1 mm, S 1 cm. Kena tukar kepada mm lah, unit yang kecil. cm kepada mm darab 10 kan. Kita dah belajar tajuk panjang sebelum ni. Jadi darab 10 kita akan jadi 10 mm. Guna nombor ni. Okey, untuk T 1 meter. 1 meter pun kena tukar kepada mm juga. Nak tukar kepada mm, kita tukar ke cm dulu. Meter kepada sentimeter darab 100, kita dapat 100 cm. Cm nak tukar kepada mm, darab lagi 10. Maka darab 10 kita akan dapat 1000 mm. Jadi kita tak guna nombor ni. Okey. Meter kepada sentimeter darab 100, kita akan dapat 100 cm. Sentimeter kepada mm, kita darab dengan 10. Okey. Kita akan dapat 1000. Okey, apabila unit dah sama, barulah kita tulis jawapan dia. Panjang dawai R. Dawai R adalah 1. Unit tak perlu ambil. Kepada dawai S. S 10. Kalau adik-adik ambil 1 tadi, jawapan dia salah. Okey, unit tak sama, salah. Okey, soalan yang kedua. Ni A. Soalan yang kedua, soalan B. Panjang dawai S, okay, 10 kepada panjang dawai T. T 1000. Okay, 1000. Okey. Jadi, okay, sebab yang soalan B ni dia nak S kepada T, maka kalau adik-adik kekal 1 cm tadi pun boleh guna nombor 1 ni. Apabila kita guna cm, maka yang ni adik-adik tukarlah kepada cm saja. Maknanya darab 100 je lah. Kita akan dapat 100 yang ni kan, 100 cm. Ni darab 100. Okey, kita akan dapat 100. Maka 1 boleh, adik-adik boleh tulis 1 nisbah 100 pun boleh. Okey,
Kalau ikutkan daripada sini, kalau kita dah tukar kepada semua, kalau kita permudahkan buang sifar, kita akan dapat sama juga 1/100. Sama lah Okey, faham tak? Okey, maksud cikgu, kalau adik-adik kekalkan nombor dia 1 cm untuk soalan B, kekalkan 1 cm, maknanya yang ni 1 meter kena tukar kepada cm lah. Darab 100, kita akan dapat 100 cm kan? Maka tuliskan jawapan 1/100. Okay, tapi kalau adik-adik daripada awal adik-adik dah tukar kepada semuanya, okey, maka untuk jawapannya adik-adik akan tulis 10/1000. Okey, kalau adik-adik buang sifar ataupun permudahkan dia, buang satu sifar sana dan sini, maka kita akan dapat jawapan yang sama, 1/100 juga. Boleh faham Okey, dan soalan yang ketiga, soalan yang terakhir. Nyatakan nisbah isi padu Pythagoras 1 ml kepada isi padu Pythagoras 100 ml. Okey, unit dia dah sama, maka terus tulis saja 1 ml kepada 100. Okey, 1/100. Okey, untuk soalan B. Okey, untuk soalan B, isi padu Pythagoras 1 ml kepada isi padu beg cecair 1 liter. Okey, 1 liter ni kena tukar kepada ml dulu. Okey, 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Kena tukar Kalau tak tukar, adik-adik tulis 1/1 salah. Okey. Bila kita dah tukar, kita akan dapat 1000 ml. Yang ni pun ml, yang ni pun ml. Maka unit jangan tulis nombor sahaja. Maka itulah jawapan dia, 1/1000. Okey. Maka dah selesai untuk tajuk nisbah, tak banyak, okey, sikit je. Jadi kalau adik-adik ada sebarang masalah, boleh tanya di ruangan komen. Okey, cikgu berhenti kat sini dulu untuk tajuk nisbah. Selepas ni cikgu akan masuk tajuk kadaran. Okey, jadi jangan lupa like, share dan juga subscribe channel cikgu. Yang penting tekan loceng. Okey. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.